Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan oleh Ustaz, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan ajarkan kepada kamu tajuk isim isyarah, kata tunjuk. Nota ini telah pun Ustaz berikan kepada kamu dalam grup WhatsApp dan kamu pun dah tulis dalam buku tulis. Jadi pada hari ini Ustaz nak terang sahaja apa yang kamu tulis hari itu. Tajuk ni sangat senang dan Ustaz akan mengajar ni tak sampai dalam 5 minit pun, sebab mudah sangat tajuk ni. Kalau kamu berikan tumpuan, kamu berikan perhatian kepada pembelajaran yang Ustaz ajar ni, insya-Allah kamu akan faham. Baik, sebelum kita nak masuk lebih mendalam, kita nak tahu dulu apa itu isim isyarah. Okey. Isim isyarah. Ismu isyarah huwa ma yushiru ila syai'in muayyanin sawa'un kana minal asya'i awil ashkhasi awil amakin, yang bermaksud kata tunjuk ialah kata yang menunjukkan atas sesuatu. Dia tunjuk atas segala sesuatu, sama ada benda, individu atau tempat. Okey. Dalam bahasa Melayu kita ada dua perkataan yang menunjukkan. Yang pertama ialah perkataan ini, yang kedua ialah itu. Pernah dengar perkataan ini dengan itu dalam bahasa Melayu? Pernah kan? Jadi bila mana benda itu dekat, ini tips dia. Okey, tips dia. Kalau benda itu benda yang dekat, contoh ini pensel kan. Okey. Kalau benda ini duduk dekat sini, kita nak kata itu ke kita nak kata ini? Kita akan kata ini pensel. Kenapa kita kata ini pensel? Sebab benda ini ada berdekatan dengan ustaz. Jadi benda-benda yang berdekatan dengan kita akan panggil dengan ini. Tapi kalau pensel tu duduk jauh, okey, tak ada dekat sini, dia dekat situ. So dia jauh dengan ustaz. Jadi kita akan panggil dia dengan itu pensel. Boleh faham? Okey, itu yang pertama. Boleh dapat Benda yang dekat kita guna perkataan ini. Benda yang jauh kita guna perkataan itu. Ini pensel sebab dia dekat. Kalau duduk jauh kita tak panggil ini pensel, tapi kita panggil itu pensel. Baik. Dekat sini dia ada beberapa perkataan. Ingat dalam bahasa Arab ini dia ada perbezaan di antara seorang, dua orang dengan ramai, lelaki dengan perempuan. Sama juga dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris kita ada singular, kita ada plural, kita ada seorang, kita ada ramai. Dalam bahasa Arab dia ada kategori yang ketiga. Seorang, dua orang, ramai. Dan setiap kategori seorang, dua orang dengan ramai tu dia pecahkan lelaki dengan perempuan. Okey, kita nak belajar hari ini perkataan ini dulu. Ini Baik, tengok pada nota yang kamu dah salin tu. Baik. Ismu isyarah lil qaraib, maksudnya yang dekat. Okey, kita guna perkataan ini. Jadi dipecahkan kepada dua, iaitu muzakkar dengan muannas. Muzakkar ni apa? Muzakkar ini lelaki, nampak L tu dia dah bagi siap-siap dah. L lelaki. Kalau muannas perempuan. Okey. Jadi dia ada an-naw, dia ada pembahagian. Pembahagian dia kalau yang ni al-mufrad ni seorang, kalau musanna ni dua orang, kalau jamak ini tiga orang. Dia ada perbezaan dia tu. Kalau seorang, kita nak panggil ini tu macam mana? Kita akan gunakan perkataan haza untuk lelaki. Haza, itu untuk lelaki. Kalau hazihi untuk perempuan. Ini untuk seorang, untuk satu orang. Dapat dia dah bagi siap-siap dah. Untuk satu orang. Satu orang lelaki kita guna haza, satu orang perempuan kita guna hazihi. Itu untuk mufrad. Untuk musanna, kita untuk dua orang lelaki kita akan gunakan perkataan hadzani. Perkataan hadzani. Kalau perempuan dua orang, untuk perkataan ini kita gunakan hatani. Tadi hazani, yang ni hatani. Senang je. Haza hazihi. Hazani hatani. Itu untuk dua orang. Musanna. Kalau jamak tiga orang, kita gunakan perkataan yang sama untuk lelaki dengan perempuan. Apa dia? Haulai. Sama juga. Lelaki pun haulai, perempuan pun haulai. Sekejap lagi kita akan tengok contoh ayat untuk perkataan lil qaraib ini yang dekat ni. Boleh hafal Kena hafal ni. Sebab benda ini memang sangat berguna. Kamu akan gunakan perkataan ini sampai kamu masuk universiti. Jadi di tahun 4 kamu dah belajar benda ini, jadi kamu kena hafal siap-siap. Baik. Haza, satu orang lelaki. Hazihi, satu orang perempuan. Hazani, ini dua orang lelaki. Hatani, ini dua orang perempuan.
haulai, ini 3 orang lelaki. Haulai, ini 3 orang perempuan. Kita masuk pula yang sebelah ini, iaitu untuk perkataan itu, lil ba'id, yang jauh. Tadi haza kan, kalau untuk seorang lelaki ini. Kalau untuk itu kita akan gunakan satu orang lelaki, zalika. Kalau perempuan, tilka. Itu lelaki, zalika. Itu perempuan, tilka. Itu untuk seorang. Kalau 2 orang, kita akan gunakan perkataan untuk lelaki, zanika. Itu 2 orang lelaki, ataupun 2 orang lelaki itu, zanika. Kalau perempuan, tanika. Tukar perkataan za tu kepada tanika. Untuk itu 2 orang perempuan. Kalau untuk jamak, untuk ramai, untuk 3 orang, kita gunakan perkataan ulaika. Ulaika, sama juga. Lelaki pun ulaika, perempuan pun ulaika. Itu 3 orang perempuan, itu 3 orang lelaki, sama juga. Okey, jom kita tengok contoh dia. Kalau kamu tak nampak contoh dia, okey. Ini untuk lil qaraib, yang dekat, yang dekat. Haza tilmizun mujtahidun. Nampak dia guna perkataan haza, berbalik dekat sini perkataan haza untuk satu orang lelaki, jadi itu maksud ini. Nampak dia beritahu saya datang. Ini seorang murid lelaki yang rajin. Kenapa dia murid lelaki? Sebab dia guna haza. Kalau perempuan dia tak pakai haza, dia akan pakai hazihi. Hazihi tilmizatun tambah ta, mujtahidatun tambah ta. Jadi ini seorang murid perempuan. Okay. Tak nampak lagi. Okey, kita tengok contoh yang kedua untuk 2 orang pula, 2 orang. 2 orang. Hazani tilmizani mujtahidani. 2 orang murid lelaki yang rajin. Ini 2 orang murid lelaki yang rajin. Kenapa dia 2 orang murid lelaki? Kenapa dia guna perkataan ini? Sebab hazani dalam kategori 2 orang lelaki. Kalau perempuan dia pakai hatani. Okey, hatani tilmizatani mujtahidatani. Ini 2 orang murid perempuan yang rajin. Itu contoh untuk 2 orang. Untuk yang ketiga orang, sama. Haulai talamizun mujtahidun. Sama juga. Okey, haulai tilmizatun mujtahidatun. Kalau perempuan tambah ta. Ingatlah, perempuan dia punya key kena tukar ialah ta. Itu penting. Jadi ini murid-murid lelaki yang rajin. Haulai, yang ini juga, ini murid-murid perempuan yang rajin. Itu untuk perkataan ini yang dekat, lil qaraib. Kalau lil ba'id, yang perkataan yang jauh macam itu, dia akan pakai zalika. Kenapa dia pakai zalika? Sebab lelaki. Kalau perempuan dia pakai tilka untuk satu orang. Kalau 2 orang dia akan pakai zanika, 2 orang guru lelaki. Kalau perempuan dia pakai apa? Tukarkan huruf za ni kepada huruf tanika. Okey, 2 orang guru perempuan. Yang terakhir, ulaika. Kenapa dia pakai ulaika? Sebab ramai lelaki dan juga ramai perempuan. Kalau ulaika kita guna untuk ini boleh tak? Tak boleh, sebab ulaika untuk itu. Kalau ini yang ramai, kita akan pakai haulai. Kalau ramai untuk itu, kita akan pakai ulaika. Okey, selesai untuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu perkataan ini dan perkataan itu. Ini, itu. Ini, itu. Senang ke susah? Sangat senang. Okey, nanti kamu boleh tengok balik ulangan video ini kalau kamu tak faham. Kalau kamu tak faham juga, kamu boleh tanya kepada ustaz apa yang kamu tak faham itu. Sangat senang. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.